Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian kita, iaitu pengajian kuliah duha, yang mana insya-Allah seperti biasa pada hari Minggu kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Munyatul Musalli, ataupun kita kata kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Baik, InsyaAllah tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian, insyaAllah kita akan sambung lagi pembahasan kita. Kalau dalam kitab Jawi ni pada muka surat pada muka surat 2 3 pada muka surat 3 tak, minta maaf, pada muka surat 2 pada muka surat 2 wa ba'du, muka surat 2 lagi muka surat depan lagi. Kalau kita Jawi tu muka surat 2 Baik, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 2, baris yang keempat daripada bawah. Wa ba'du fa'lamu ya ma'syiral muslimina waffaqahana Allah wa alhamana rushdana wa a'adzana min syarri anfusina. Tu dia punya bahasa Arab dia.
Itu bahasa Arab tu bukan terjemahan. Itu memang penulisan daripada Syekh Daud Al-Fatani sendiri. Dia tidak ada menterjemahkan daripada buku mana-mana. Cumanya khutbah tu memang daripada dia sendiri. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan adapun kemudian dari itu. Ni tengok. Dan adapun kemudian dari itu, yakni dari apa? Tulis itu, dobit di tepi. Yakni kemudian dari itu, yakni kemudian daripada perbahasan bismillah. Yakni kemudian daripada perbahasan bismillah. Kemudian walhamdulillah dan wassalatu wassalam. Itu maksud kata kemudian dari itu. Adapun kemudian dari itu, dari apa? Dari perbahasan bismillah dan alhamdulillah dan wassalatu wassalam tu. Adapun kemudian daripada itu, jawab amma, maka ketahui olehmu, maka ketahui oleh kamu. Dia kalau kita jawi, kalau mu tu menunjuk di atas ramai. Kalau kamu tu menunjuk di atas seorang. Nampak? Dia kalau kita jawi ni unik dia. Kalau kamu tu, kalau mu tu menunjuk di atas ramai. Kalau kamu tu menunjuk di atas seorang. Itu keunikan bahasa kitab Jawi. Dia terbalik. Kata dia, maka ketahui oleh kamu. Siapa dia kamu tu? Ni tanya. Hei segala orang yang muslimin. Asalnya mu tu. Tapi kamu tu ramai lah. Menunjuk atas ramai. Kalau mu tu seorang, kamu tu ramai. Maka ketahui oleh kamu. Siapa dia kamu? Badal. Hei segala orang yang muslimin. Apa dia? Telah memberi faham akan kami. Kami di sini tulis. Ini merujuk kepada pengarang kita iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Kami ni iaitu dikenaki kami di sini iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Dia menggunakan lafaz sirah jamak. Dia membahasakan diri dia kami. Padahal dia seorang je. Macam utara lah. Orang utara dia kata kami nak pergi sini, kami nak pergi sana. Kami tu kadang bukan ramai pun, dia seorang je dia. Tapi dia sebut bahasa kami. Tu dia. Di sini telah memberi faham akan kami. Telah memberi faham akan kami. Satu. Dan akan kamu. Siapa akan kamu? Iaitu orang muslimin. Memberi faham. Siapa yang memberi faham? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yang memberi faham. Itu kita kena tahu. Kita kena tahu kata kefahaman itu Allah Ta'ala sahajalah yang memberi kefahaman pada kita. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya. Yang memberi kefahaman tu hanya Allah Ta'ala saja. Ya betul. Pak Su betul. Ahlan. Ahlan Ustaz Abdul Aziz. Alhamdulillah. Sahabat saya di perantauan di Sabah. Baik. Dan telah mengilhamkan. Ilhamkan. Maksud ilham ni mencampakkan Allah Ta'ala akan sesuatu. Ilqa'u syai'. Mencampakkan ilham ni, asal ilham, apa maksud ilham? Kalau kita kata Allah Ta'ala bagi ilham pada saya Ustaz, apa maksud ilham? Maksudnya Allah Ta'ala mencampakkan sesuatu
Allah Ta'ala memberikan, campak tu kan takut bahasa ni, tapi kalau bahasa Arab dengan ilqa usyai, di atas jalan di atas jalan ahli faidilillah ta'ala, di atas jalan kelebihan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam bahasa Melayu kita ilham ni memberikan Allah Ta'ala di atas jalan kurniaan, di atas jalan kelebihan. Maksudnya Allah Ta'ala berikan seseorang itu sesuatu di atas jalan kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan daripada dia. Bukan daripada dia tu ilham. Allah Ta'ala campakkan sesuatu di dalam hati dia tu dengan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Itu ilham. Ilham ni dia tak boleh berfikir. Kita berfikir macam mana tak. Allah Ta'ala yang campak. Tengok. Itu masuk kata ilham. Kalau nak dalam dobitan dia, kalau ilham ni dia panggil, nak dobit situ boleh juga. Dobit di tepi ilham tu. Tulis bahasa yang cantik sikit. Perasaan tahu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Tulis situ. Tulis dobit sikit. Ilham tu apa? Dulu saya ada mengaji tu dobit ni. Dobit daripada guru tu dia kata, perasaan tahu yang diberi oleh Allah Ta'ala ke dalam fikiran seseorang. Perasaan tahu, dobit ilham tu dobit tepi. Perasaan yang diberi oleh Allah Ta'ala ke dalam akal fikiran seseorang, ke dalam akal fikiran seseorang yang muafakat dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul. Itu secara umum secara umum Ustaz Aziz. Kalau kita dobitan yang kalau dengan ayat yang cantik dia macam ni. Ilham tu perasaan tahu, maksud Allah Ta'ala beri ketahuan yang diberi oleh Allah Ta'ala ke dalam akal fikiran seseorang yang muafakat. Maksudnya yang bersesuaian, tu yang muafakat. Yang bersesuaian dengan Quran dan hadis. Contoh. Contoh gini. Tiba-tiba kita kata, kita duduk tengah jalan ni, tiba-tiba dapat ilham kata nak sedekah kat orang tu. Tengok tu nampak orang tu susah. Tiba-tiba dapat ilham. Itu bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis. Muafakat. Tapi kalau dia dapat satu ilham apa? Contoh kita kata, tiba-tiba Allah Ta'ala campak dia tu, aku rasa nak pergi mencuri. Na'udzubillah min zalik lah, tak jauh. Itu bukan ilham. Ilham ni mestilah yang muafakat dengan Al-Quran dan hadis. Perasaan yang tahu yang diberi Allah Ta'ala kena akan fikir seorang yang muafakat dengan Al-Quran dan hadis. Allah, ayat, wah, tepat sekali. Tepat sekali, Ustaz Aziz. Tepat sekali. Jadi Allah Ta'ala beri perasaan tahu ke dalam akal fikiran kita yang muafakat, yang bersesuaian di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau orang tu buat maksiat, dia dapat ilham buat maksiat, itu bukan ilham, dia tak panggil ilham tu. Kalau kita dapat ilham ni, buat benda perkara yang baik. Contoh dapat ilham nak khianat kat orang. Aku rasa nak tipu dia ni. Tiba-tiba aku dapat ilham lah nak tipu kawan ni. Tak, itu bukan ilham. Ilham ni Allah Ta'ala beri perasaan tahu ke dalam akal fikirannya. Lagi pula bersesuaian dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Itu panggil ilham. Allah Ta'ala beri perasaan tahu kepada kita. Itu maksud ilham. Orang kata juga, aku dapat ilham ini nak sedekah. Tu tak apa. Sebab muafakat dengan Quran dan hadis. Tapi dapat ilham buat khianat kat orang, itu bukan ilham. Itu tak dipanggil ilham. Itu dipanggil khianat. Itu dah habis. Baik. Tengok lagi dia kata. Dan telah mengilhamkan kami. Yang ini telah mengilhamkan ia Allah Ta'ala akan kami.
dan kamu. Allah Ta'ala melihatkan kami dan kamu tu cerdik. Allah Akbar. Amin. Tengok dia doakan kita. Syekh Daud Al-Fatani dia mendoakan kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala itu mengilhamkan kami dan juga kamu. Kamu tu kita lah. Kami tu iaitu Syekh Daud Al-Fatani. Mengilham apa? Cerdik akan kecerdikan. Baik. Cerdik ni apa maksud cerdik? Cerdik ni apa? Ni saya ada 2 bintang dari guru. Apa maksud cerdik? Orang ni cerdik, Ustaz. Orang ni cerdik. Apa cerdik? Tulis dobek di tepi. Cerdik itu iaitu berkekalan di atas jalan yang benar. Itu cerdik. Cerdik iaitu berkekalan di atas jalan yang benar. Itu dipanggil cerdik. Kalau orang tu buat di atas bukan jalan sebenar, kita kata otak dia cerdik, sungguh genius. Tapi buat perkara tak elok, buat maksiat, itu tak dipanggil cerdik. Cerdik ni bukan otak genius. Cerdik ni orang tu berkekalan di atas jalan yang benar. Semayang. Ustaz, anak saya ni Ustaz, jaga semayang tapi sekolah tak berapa cerdik mana. Kita tanya dia balik, dia buat benda betul tak? Buat benda betul. Itu orang cerdik. Itu dia panggil orang cerdik dalam agama Islam. Dalam agama kita, orang yang cerdik, orang yang mengekali, orang yang berkekalan di atas jalan yang benar. Kita kata dia ni otak genius Ustaz, duk menipu orang sini, menipu orang sana. Itu tak panggil cerdik. Itu dia tak panggil cerdik. Dia ni Ustaz mengaji pandai Ustaz, universiti, 4 flat. Ustaz, tapi buat khianat kat orang Ustaz. Dia ni cerdik Ustaz, dari segi pembelajaran dia. Tak. Cerdik dalam istilah agama kita, orang itu mengekali di atas jalan kebenaran. Dia ni Ustaz jaga semayang Ustaz. Sahabat saya dulu ni nak cerita pengalaman. Waktu sekolah tu sahabat saya ni, kalau kita tengok masa tu kita pun tak mengaji sangat pun kitab ni masa tu lah. Sekarang ni baru dapat tahu. Saya sekarang ni bila kita dah belajar ni baru kita tahu. Kawan ni duk mengaji kat sekolah tu tak, kalau istilah ilmu dunia lah, dia kata tak cerdik mana. Sebab tapi Masya Allah Tabarakallah, semayang tajuk tiap-tiap malam. Semayang tajuk tiap-tiap malam. Semayang jemaah 5 waktu. Allahu Akbar. Ada ramai-ramai cikgu duk tengok ustaz tu, kata orang ni, dia ni kelas last sekali lah. Tak pernah cerdik mana dia kata. Tapi ada seorang ustaz ke cikgu tak pasti, tapi dia cakap budak ni cerdik. Tu pelik. Masa tu saya tak tahu, kita budak lagi, form 5. Kita kata, macam mana ustaz tu kata dia cerdik? Sedangkan dia duduk kelas last sekali. Tapi kebanyakan cikgu-cikgu kata ni, dia bukan budak cerdik lah, duduk belakang. Yalah, dari segi dunia begitulah kan. Kita pun beranggapan begitu. Rupa-rupanya ustaz tu kata dia tu cerdiknya. Rupanya dalam bab Islam dan agama dia ni cerdik. Ustaz tu kata dia ni cerdik dunia dan akhirat. Kenapa cakap dunia juga? Sebab apabila dia cerdik akhirat, dunia akan dapat pada dia juga. Tapi kalau cerdik dunia, tak pasti dia tu akan dapat cerdik akhirat. Tak pasti. Tu jaminan. Tak apalah. Kita tengok gitu kan. Dia duduk last kelas sekali. Pesa percubaan tidak memberangsangkan. Tapi dia orang baik. Pelik budak ni budak baik. Budak ni budak baik. Lemah lembut. Budak dia jenis suka khidmat. Buat rumah apa semualah. Budak baik. Tengok-tengok SPM depan kata, SPM dia jatuh. Dia senyum je. Kawan saya ni senyum, orang baik. Orang nak kata kat dia pun sebab salah. Orang nak kata dia pun tak gamak nak kata. Dia orang baik, dia jaga semayang 5 waktu. Suka tolong orang. Orang nak kata pun tak boleh, cikgu nak kata pun tak boleh kata apa. Tapi ustaz kata apa? Budak ni esok jangan kita tilik pada sekarang. Tengok esok dia jadi apa. Allah lah ni. Itu cerita tahun umur 17 lah ni. Dia tengok, dia dengar kata dia jadi orang kaya.
Orang kaya, orang baik, berkhidmat pada agama. Kita nak lagu tu. Tu dia kata orang cerdik. Sebab apa? Cerdik ni bukan nampak sekarang. Cerdik dalam kebenaran ni, dia nampak pada masa akan datang. Allah Ta'ala tunjuk. Ini panggil cerdik. Iaitu apa? Orang yang berkekalan di atas jalan kebenaran, itu panggil cerdik. Walaupun kita kata dia ni otak ni tak bodoh ni Ustaz. Budak ni otak tak apa. Dia ni belajar ni tak bagus Ustaz. Jangan cakap dulu, nanti dulu. Tapi kalau dia jaga sembahyang jemaah, dia buat di atas jalan kebenaran, orang baik, insya-Allah. Dia ni Allah Ta'ala akan angkat dia esok. Sekejap je. Kita tak nafikan, tengok. Tu di antaranya lah. Nak cerita kata, orang cerdik ni dia jaga hak Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tengok, Ustaz, budak ni cerdik Ustaz, belajar. Tapi pelik ke Ustaz, dia tak sembahyang tapi cerdik. Itu dalam ilmu tafsir dia panggil istidraj. Dia panggil tertipu dengan dunia. Kadang-kadang jadi istidraj. Tertipu dengan pandangan kita kata tu dia cerdik. Walhal dia tidak cerdik. Habis itu. Tengok. Syekh Daud kata apa? Dan telah mengilhamkan kami dan kamu tu akan cerdik. Tengok Syekh Daud doakan kita. Amin ya rabbal alamin. Syekh Daud, mudah-mudahan mengilhamkanlah kami dan kamu tu akan cerdik. Dan melindungkan kami. Apa melindungkan kami? Mudah-mudahan melindunglah ia Allah Ta'ala akan kami. Tambah sikit lagi. Akan kami dan kamu. Tambah sikit lagi. Dan melindungkan ini. Dan melindunglah ia Allah Ta'ala akan kami dan kamu. Minta Allah Ta'ala lindung daripada apa? Minta Allah Ta'ala lindung tu daripada kejahatan diri kita. Apa kejahatan diri kita? Tulis itu. Iaitu daripada kejahatan nafsu kita. Daripada kejahatan nafsu kita. Tu diri kita dengan mana nafsu kita. Tu dia. Habis itu. Dia kejahatan nafsu ni. Apa maksud kejahatan nafsu? Disebut dia kejahatan nafsu ni, nafsu itu sentiasa membawa kepada kesedapan. Nafsu ni apa? Bila sebut nafsu, sebab tu nafsu verse akal. Nafsu lawannya akal. Bila kita ada akal, kita boleh berfikir. Kalau nafsu, dia tidak berfikir lah. Bila nafsu, dia tak berfikir. Sebab tu nafsu versus akal. Lawannya dengan akal. Sebab nafsu itu sentiasa, nak dobit sikit boleh? Nak dobit sikit boleh? Nafsu itu, tulis dobit dari tepi. Nafsu itu sentiasa membawa kepada kesedapan dan kelapangan dan kejahatan. Nafsu itu sentiasa membawa nafsu itu sentiasa membawa kepada kesedapan dan kelapangan dan kejahatan. Sekalipun akhirnya menjatuhkan kepada kerugian dan kebinasaan. Sekalipun akhirnya menjatuhkan kepada kerugian dan kebinasaan. Tu dia. Habis itu nafsu. Walaupun nafsu tu kita kata dia membawa pada kesedapan dan kejahatan, walaupun dia menjatuhkan kepada kerugian dan kebinasaan. Itulah nafsu. Kalau akal dia membawa kepada ketaatan. Nafsu ni dia bawa pada kesedapan selalu. Kesedapan, kelazatan, nak apa semua. Dia tak berfikir dulu Lepas tu akal versus dengan nafsu. Habis itu. Baik. Dah masuklah ke lemias man. Habis itu.
Kemudian ni dia tajuk pula ni. Ni tajuk dia ni dah masuk tajuk tak? Dah masuk tajuk dah ni. Inna salata imaduddin. Ni nak cerita solat tu tiang agama. Ya betul, tepat sekali. Ustaz Aziz, tepat sekali. Alhamdulillah Pak Su. Baik. Solat, tengok. Inna salata imaduddin wa ajallu mabanil islamil khamsi ba'da syahadataini. Jemaah kita, jemaah sekalian, kalau siapa-siapa tak sempat dobit tu, insya-Allah sahabat saya tolong dobit dekat dalam ruangan komen. Dalam ruang komen, bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Ini bukan hadis Nabi, tapi diambil daripada hadis Nabi. Sebab dia panggil iktibas. Dalam Al-Mubadi' dia panggil iktibas. Maksudnya iktibas tu, Syekh Daud dia ambil perkataan tu nak meniru daripada, nak mengikut daripada hadis Nabi. Tapi perkataan Syekh Daud tu bukan hadis. Tapi dia ambil. Dia ambil daripada perkataan tu, tulis balik. Ya betul Hajar Zulina. Alhamdulillah. Ya betul Hajar Zulina, betul. Alhamdulillah. Ya betul, tepat sekali. Baik. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Sebenarnya dia ambil daripada perkataan hadis Nabi. As-salatu imaduddin. Itunya. Dia asalnya dari situlah, daripada perkataan Nabi. Sembahyang itu tiang agama. Tengok. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu ialah tiang agama. Sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Ini ni. Dia sebenarnya kena tambah sikit tu. Sembahyang 5 waktu itu seperti tiang agama. Tambah sikit, seperti. Ini kalau orang belajar balaghah ni tuan-tuan, dia panggil masuk dalam ilmu bayan, masuk dalam ilmu tashbih. Menyerupakan. Menyerupakan sembahyang 5 waktu itu seperti tiang agama. Pada pihak benda yang lain tumpang dia belaka. Pada pihak semua berhajat kepada dia. Tengok. Tiang agama. Tengok tiang. Kita nak buat rumah pun kena ada tiang. Nak buat bangunan kena ada tiang. Kalau tak ada tiang, dia runtuh rumah. Begitu juga sembahyang. Diibaratkan sembahyang itu seperti tiang agama. Ni ingat kat ini. Malam tadi baru lepas belajar tashbih. Menyerupakan sembahyang itu seperti tiang agama. Pada pihak semua berhajat. Berhajat kepada dia. Berhajat kepada tiang tu. Berhajat pada sembahyang. Sebab tu sembahyang ni kata Nabi Muhammad SAW, awwalu ma macam mana? Awwalu ma yuhasabu. Ya, ayah Haji Yaakob. Bukan, dia panggil musyabbah dan musyabbah bih. Bukan tasbih wa tasbih bih. Musyabbah dengan musyabbah bih. Kita menyerupakan sembahyang 5 waktu itu dengan tiang agama pada pihak wajah syabah dia. Pada pihak perkara yang lain semua menumpang pada dia. Dan semua berhajat kepada dia. Sembahyang, orang Islam semua berhajat pada sembahyang. Tiang, semua pekerjaan, binaan semua berhajat pada tiang. Tu dia. Tu wajah syabah dia. Jalan serupa tu kat mana? Tu dia, baik. Sebab tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bi yaumal qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bi al-abdu yaumal qiyamah as-salatu. Ini nak menunjukkan di atas kemuliaan solat.
Awalu ma yuhasabu. Awal-awal perkara yang dihisab bihi dengan perkara itu pada hari kiamat ialah as-salatu, ialah sembahyang. Awal-awal sekali. Esok-esok kita dihisab ni semayang sekali. Tak ada lain lah. Dia tak ada tanya esok apa tu rumahmu berapa biji, tak ada tanya. Mu dengan apa dia tak ada tanya apa. Dia tak ada tanya awal perkara tu, macam mana awak tanggungjawab awak dengan isteri kamu. Tak ada. Itu semua soalan belakang-belakang. Soalan pertama esok semayang. Nafsi-nafsi kita ni esok. Macam mana semayang kita dengan Tuhan? Itu penting, semayang ni penting sekali. Awal-awal amalan yang dihisapkan dengan amalan itu oleh hamba pada hari kiamat esok, awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah, ialah as-salatu. Awalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-salatu. Ini nak menunjuk di atas kemuliaan sembahyang. Allahu Akbar. Baik, habis. Bahawa sembahyang 5 waktu itu seperti tiang agama. Lagi pula sembahyang 5 waktu itu dan yang terlebih besar kejadian dan terlebih besar terlebih besar ni terlebih mulia, tulis itu. Terlebih mulia, terlebih besar daripada kejadian rukun Islam yang 5 perkara. Maksudnya di antara bentukkan rukun Islam yang 5 tu, ini antara yang terlebih besar, iaitu sembahyang. Bila tu dia kata terlebih besar, terlebih mulia kejadian rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian ini selepas. Kemudian dengan mana selepas? Dalam bahasa kitab Jawi ni dia payah kadang-kadang lebih daripada bahasa Arab. Sebab kemudiannya tu sama ada selepas ataupun dengan mana kemudian betul-betul dengan mana summa tu. Tu payah. Kemudian di sini dengan mana selepas daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab apa? Sebab kita kata kedua kalimah syahadah inilah. Mengucap 2 kalimah syahadah ni, inilah, tulis itu. Mengucap 2 kalimah syahadah, tulis di tepi, dobit di tepi. Iaitu, inilah terlebih mulia daripada rukun Islam. Inilah terlebih mulia daripada rukun Islam yang 5 perkara. Dobit di tepi, inilah terlebih mulia daripada rukun Islam yang 5. Kerana, tulis sikit lagi. Kerana syarat bagi sekalian amal ibadat itu ialah Islam. Kerana syarat bagi sekalian amalan ibadat itu ialah Islam. Kerana syarat bagi sekalian amal ibadat itu ialah Islam. Itu maksud kata 2 kalimah syahadah. Jadi 2 kalimah syahadah inilah terlebih mulia daripada rukun-rukun Islam yang 5. Dia nombor 1. Sebab apa? Kerana nak syarat bagi sekalian amal ibadat mestilah Islam. Orang buat apa? Orang kafir, dia semayang macam mana pun dia tak sah sebab dia bukan Islam. Sembelihan orang kafir, sah tak? Tak sah sebab dia bukan Islam. Sebab syarat sekalian amal ibadat tu mestilah orang Islam. Kau minta Maya nak minta tolong accept Puan Rokiah dari Masjid Negeri dalam Telegram. Tu minta lah kat hati ke. Baik, habis. Wa mahalluha. Tulis. Ingat.
Lagi. Wa mahalluha minad dini mahallu ra'si. Ni nak cerita tempat solat daripada agama. Ni nak cerita kata sembahyang ni dia duduk dalam mana? Ni tengok. Wa mahalluha minad dini mahallu ra'si minal jasadi faka'annama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadha la dina liman la salatan la tak kena la salata lahu kaza warada fil akhbari. Saya ulang balik. Ada yang takut tak pakai kitab Jawi, tak sempat nak dobit. Wa mahalluha minad dini mahallu ra'si minal jasadi fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu fakadha la dina liman la salata lahu kadha warada fil akhbari. Dobit tepi. Dobit tu tulis baris. Siap-siap. Ni saya esok kitab ni Kalau khatam kitab sebuah kitab musalli ni, insya-Allah lah. Mudah-mudahan semua boleh mengajar balik. Saya doakan insya-Allah. Kalau tak mengajar pun dapat sampaikan kepada kawan keluarga. Macam apa Haji Kamarul Zaman. Alhamdulillah. Tak mengajar kat orang pun ada buat dapat mengajar kawan-kawan pun tak apa Haji Kamarul Zaman. Lebih-lebih lagi PKP kita ni. Contoh kita dah khatam kitab Bahjatul Mardiyah itu. Kawan duk tanya masalah soalan. Kita boleh bagi tahu. Buat Google Meet sama-sama kawan-kawan yang pencen. Geng-geng bisnes buat. Mengajar diorang cara macam mana belajar kitab. Tak apa. Betul Haji Kamarul Zaman boleh. Haji Kamarul Zaman boleh. Siapa-siapa yang boleh mengajar kawan keluarga, kawan-kawan sendiri. Bukan niat nak mengajar. Kita mengaji, tujuan kita belajar ni, tujuan kita belajar ni, tujuan kita nak beramal dengan ilmu kita. Kalau kita tak sampaikan, boleh jadi kita terlupa. Kongsikan dengan kawan-kawan, dengan kawan keluarga, anak-anak, kongsikan dengan saudara mara, tak apa, tak salah. Kalau orang minta tolong, kata, nak tanya ni, contohlah orang tanya kat Haji Kamarul Zaman. Mal, kita ni duk grup ramai-ramai dalam WhatsApp ni, grup pencen ni. Ya betul, kalau salah confirm boleh rujuk, tak ada masalah. Betul, grup pencen ni nak tanya, buatlah kelas untuk kita belajar ni, apa PKP ni tak ada buat apa ni. Buat seminggu 2-3 kali pun tak apa. Kalau minta. Kita pun kita tahu kita ada ilmu, dah sikit kita belajar, kita pun bagi tahu. Boleh insya-Allah, nanti cuba. Bagi tahu. Ni jangan kata Allah letih nak mengajar ni. Jangan cakap gitu. Kita apa yang kita ada kita tolong sampai, tolong bantu. Sebab lebih-lebih lagi ni fardu ain, ni bukan fardu kifayah. Ini fardu ain. Fardu ain ni wajib kita sampaikan. Kalau orang tu minta pada kita, dia minta ilmu pada kita, wajib kita sampaikan kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, jangan buat-buat tahu. Tu bahaya. Alhamdulillah. Betul lah, dia zaman sekarang ni kita jadi nazir, kita jadi pengusi surau ke masjid, wajib kena ada ilmu. Kita jadi sebagai pemimpin, contoh pemimpin masjid, contoh jadi pengurusi masjid, nazir masjid, dia kena ada ilmu juga. Ni kalau tanya Haji Nazir contohlah, minta Nazir naik khutbah minta dia mengajar Ustaz. Ni ada ustaz tak dapat datang ni, minta tolong Ustaz ganti Ustaz. Kita nak cerita kau, aku tak ada ilmu ni. Malu tak kita? Malu sebab kita tak belajar. Ataupun orang jenis tak malu ada juga, dia tak ada ilmu tapi dia buat pandai. Itu lagi bahaya. Itu cacang merebah tu bahaya lagi. Dah tak ada ilmu. Tak apa. Nazir, silakan Nazir. Dia pun confident. Dengan ilmu tak ada pun tak ada. Ambil kita, betul, baca. Silap-silap kalau sampai salah pada orang dengar tu, tanggunglah esok. Kita ada ilmu ni, kita kongsikan dengan sedikit. Mana yang kita ada, banyak mana modal kita, banyak itulah kita bagi tahu.
Ingat dulu Babelah Sarah Tok Guru Pondok saya dulu lah. Dia kata esok-esok kalau mu klik esok, banyak mana modal, banyak tu lah mu belanjakan. Maksudnya faham tak? Banyak mana modal. Macam kita lah, kita belajar modal kita banyak mana. Ilmu kita banyak mana, banyak tu lah kita bagi kat orang. Ni dah modal tu setakat RM1,000. Tapi nak belanja sampai RM2,000. Tak boleh lah. Modal setakat RM1,000 kita bagilah RM1,000. Tapi bila kita dah belanjakan RM1,000, dia ada keuntungan dia apa dah? Orang yang mengajar, keuntungan dia dapat Allah Ta'ala tambahkan ilmu dia lagi. Tu nampak? Tak kira orang perempuan ke orang lelaki dalam jemaah saya ni, tak apa. Kongsikan pada anak-anak kita, tak apa. Kita kongsikan tu, Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita lagi. Habis itu. Baik. Tengok. Ya, betul. Tu modal kita banyak mana. Kalau Haji Babelah Sarah kata, modal kita banyak tu, banyak mana, banyak tu lah kita sampaikan. Tapi Allah bila kita sampaikan, Allah Ta'ala tambahkan ilmu kita. Macam itulah orang meniaga. Modal banyak RM1,000. Tapi bila meniaga, Allah Ta'ala tambah pula. Tambah pula. Tambah untuk keuntungan sikit. Dapat untung sikit, tak apa dah. Jangan nak tolong untung banyak. Jangan untung sikit pun tak apa dah. Sebab modal kita sikit. Itu dia. Baik. Dan tempatnya daripada agama. Dan tempatnya daripada agama. Tempat apa ni? Tempat sini yang dengan makna bandingan. Tulis itu. Tempat di sini dengan makna bandingan. Dan bandingannya. Bandingan semayang tadi tu daripada agama. Bandingan ataupun tempat. Ya, menurut ilmu itu fardu ain kepada semua orang Islam. Ilmu faham amal, kalau tak belajar jahil. Jahil dan ajar orang lain. Itu jahil murakkab, betul. Ni kita takut. Jahil ni, kalau jahil basit tak apa, jahil untuk diri sendiri basit. Yang kita takut ni jahil murakkab. Dah jahil pula ajar orang lain pula dah. Jahil yang bersusun-susun. Tak tahu kata diri jahil, kemudian ajar orang pula dah. Tu lagi teruk. Tengok orang kampung jahil basit lah. Orang kampung ni bagusnya walaupun kita kata dia jahil. Ada setengah orang luar ni main dam, main haji pun semua. Jangan duk cakap. Dia jahil takat diri dia je. Hal kita risau ni orang yang berintelektual tinggi, fikiran tinggi, diri dia jahil dah. Lepas tu ajar orang pula dah. Tu jahil murakkab. Jahil yang bertingkat-tingkat, yang bersusun. Minta jauh na'udzubillah min zalik. Tu kita takut. Jangan jadi lagu tu. Jangan jadi macam tu. Jahil basit sekadar diri tak apa. Tapi jangan jadi jahil murakkab. Dah tak tahu, buat tahu pula dah. Tu jahil murakkab. Pandai-pandai ajar orang pula dah. Diri sendiri jahil. Kemudian nak ajar orang jahil. Macam mana? Sebab tu kita kata jahil murakkab, jahil yang bersusun. Diri sendiri jahil, kemudian ajar orang jahil. Tak jahil murakkab orang panggil. Habis itu. Baik. Dia kata tadi, dan tempatnya, ini bandingannya. Bandingan semayang tadi daripada agama. Seperti kepala daripada tubuh. Allah Akbar. Semayang ni ibarat seperti kepala. Daripada tubuh. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Bagi orang tadi. Tengok. Orang ada kepala hidup tak? Tak ada. Melainkan kita kata dia hantu lain. Orang yang tak ada kepala ni biasanya orang mati. Begitu juga semayang. Kalau orang tak semayang, dianggap orang tu mati dah. Kita tengok dia ni tak semayang langsung, Ustaz. Macam orang mati dah. Kalau bahasa kasar dia macam orang mati dah. Tapi kalau orang dengar marah juga kat kita kan. Tapi itulah. Katakanlah. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah.
Kalau kawan keluarga kita tu ada yang tak semayang tu minta jauh. Tapi na'udzubillah min zalik, minta jauh. Tiba-tiba kita kata, kita geram sangat. Semayang tak? Tak pernah semayang. Semayang jarang-jarang. Bagi tahu dia. Ibaratnya orang yang tak semayang ni orang yang tak ada kepala. Bila orang tu tak ada kepala, maka orang tu mati dah lah. Dia anggap orang tu mati dah. Orang tak semayang ni hati dia gelap dah. Tertutup dah. Gelap. Mati, hati dia mati. Walaupun kita nampak zahir dia hidup. Tapi kalau kita kalau nak bagi tahu tu, kalau cara berhikmah tu kita bagi elok-elok lah. Kita cerita orang yang tak semayang ni seperti orang yang tidak ada kepala daripada jasadnya. Bagi tahu elok-elok kat dia. Maka dia tak hidup lah. Tiada hidup lah bagi orang yang tiada kepala. Bagi tahu dia gitu. Na'udzubillah min zalik, minta jauh lah. Kalau ada kawan keluarga kita macam tu, kita minta jauh. Dia nasihat pun kita nasihat berhikmah lah. Berhikmah, cakap elok. Tapi cakap elok pun kita kena buat berkali-kali juga. Kalau kawan keluarga kita, ada setengah orang tu, ada orang tanya saya, Ustaz, saya dah beritahu sekali, Ustaz, cukup dah Ustaz, malah nak beritahu dah. Jangan, bukan. Itu salah tu. Dia gini, manusia ni sentiasa kena diingatkan. Selalu kita kena bagi peringatan pada dia. Lama-lama sekali ingatkan balik kat dia. Nak cerita kata kepentingan semayang. Bukan tu, Ustaz, saya dah beritahu, Ustaz, saya dah lepas dah tanggungjawab saya, Ustaz. Kita tanya dia berapa kali bagi tahu. Sekali tu, Ustaz. Saya dah beritahu 15 tahun dulu, Ustaz. Oh, lama sangat 15 tahun dulu. Jangan bagi tahu itu. Saya dah beritahu 20 tahun dulu, Ustaz. Lama sangat. Lepas daripada 20 tahun dulu, saya tak nak bagi tahu lagi dah. Oh. Ustaz dia kata, kena 4 kali takbir tepi telinga. Takbir tepi telinga. Saya dah nasihat dia, Ustaz, 20 tahun yang lepas. Selepas daripada 20 tahun lepas, saya tak nak nasihat pun. Sebab saya anggap, saya rasa tanggungjawab saya dah terlepas. Oh, sedap cakap gitu. Tak boleh. 20 tahun dulu. Tu dulu. Dia akan bagi tahulah. Kita nasihat bukan suruh maki hamun dah. Nasihat elok. 20 tahun lepas, Ustaz, saya nasihat lembut, Ustaz. 20 tahun lepas saya nasihat maki hamun kat dia, Ustaz. Memanglah maki hamun tu kasar sangat. Berdoa sangat. Cakap saya lembut-lembut. Cakap saya slow. Contohlah adik-beradik ke apa kan. Dia kata, lepas tu tanya jumpa adik-beradik, lama-lama tak jumpa. Kata, macam mana kita, betul, sini surah ada buat sembahyang jemaah tak? Kita bagilah trik sikit kat dia. Jangan cakap, kau ada buat sembahyang jemaah, kau ada buat sembahyang jemaah tak kat rumah? Jangan cakap gitu adik-beradik. Buat persoalan kat dia. Surah kau tu ada buat sembahyang jemaah ke tak? Padahal kita nak tanya dia, tapi kita bagi soalan yang berhikmah kat dia. Tak pastilah. Kalau cakap tak pasti, baru kita cakap dulu. Lepas tu baru kita kata, tak pastilah. Tak ada pergi sembahyang jemaah ke? Pergi juga jarang-jarang. Adik kita jawab. Kita pun jawab, kalau boleh tu, time ni kita dekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala lah. Hanya sembahyang jemaah ke. Kalau tak boleh buat sembahyang jemaah dekat surau, buat sembahyang jemaah dekat rumah. Cakap elok. Cakap elok. Adik kita dengar, tak ada hati tenang sikit. Adik kita dengar ke, kakak kita dengar ke, abang kita dengar. Adik-beradik kita ni macam tu kita cakap seslow. Gitu. Kita buat trik soalan. Jangan tanya jumpa, macam mana kau sihat? Macam mana semayang kau okey? Nampak sangat apa abang aku cakap gitu ni. Tanya tu tak ada hikmah langsung. Cakap elok. Kalau cakap dalam lembut tu, insya-Allah lah dia faham. Bila kita buat trik soalan. Habis itu. Maka demikianlah. Tiada agama apa demikian. Maka demikianlah
yakni tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya tu. Demikianlah tu rujuk pada kata bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Sebab tu bagi setengah orang mereka sanggup berpuasa yang menahan lapar sehari. Sanggup berpuasa yang menahan lapar seharian dari solat yang hanya beberapa minit paling cepat. Yelah. Ni maksud ni bagus soalan tu. Biasanya semayang ni berlaku waktu bulan puasa lah. Kita nak dekat bulan puasa dah, tak lama dah bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Yelah betul kata Kak Lin tu. Kadang-kadang semayang tu 4-5 bukan lama sangat. Tapi puasa daripada pagi sampai petang tu boleh puasa pula. Pagi sampai ke malam boleh puasa. Tuntutan wajib tu sama je. Tapi semayang tu tak boleh nak buat. Betul. Ini berlaku kadang-kadang di pejabat-pejabat berlaku. Berlaku di pejabat-pejabat. Memang berlaku benda ni kita tak nafikan benda ni. Memang berlaku. Kadang-kadang dia puasa tapi tak semayang. Yelah. Nak buat macam mana wallah alam. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayat pada dia lah. Beri petunjuk pada dia. Tapi kita berdoa pun tapi kita tunjukkan kelakuan kita tu. Nak cerita kata walaupun puasa tetap kena semayang. Semayang tu wajib. Tunjuk pada kelakuan kita. Bukan kita nak act pada orang Tapi kita nak tunjukkan kelakuan kita tu. Nak cerita kata semayang tu wajib. Bukan hanya sekadar puasa saja wajib. Demikian tu rujuk domain sini Haji Khairul. Maka demikianlah. Apa demikianlah? Tulis. Yakni seperti tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Itu maksud demikian. Maka demikianlah, yakni bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Rujuk domain situ Haji Khairul. Demikianlah itu apa? Tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Allah Akbar. Nak ibarat cerita kata orang yang tak, dia kata apa? Tiada agama. Seolah-olah kata tak ada agama. Jangan cakap kata kafir tak boleh. Seolah-olah kata dia tu tak ada agama bagi orang yang tiada semayang baginya. Kita orang Islam ni. Nak kata kita, kalau orang tanya, awak orang apa? Saya penganut Islam. Saya ni orang Islam. Bila sebut orang Islam, mesti kita orang yang sembahyang. Tengok apa masyarakat lain. Masyarakat Cina, India, Hindu, Kristian, tengok. Mereka ada agama pun mereka sembahyang cara dia lah. Walaupun cara dia bukan hakikat sebenar tu yang betul. Tapi cara dia pun sembahyang juga. Nampak tak? Orang Hindu, orang Cina sembahyang cara dia. Walaupun tak benar, walhal tidak sebenar hakikatnya sembahyang tu. Tapi agama dia pun ada sembahyang juga. Orang putih pun sembahyang ada cara dia. Kristian, Katolik apa semua sembahyang. Tengok Kristian, kalau orang Kristian yang tak jaga dia punya sembahyang dia pandang rendah. Itu orang-orang kafir nak cerita orang kafir. Kita orang Islam ni, tengok Syedok kata apa? Tiada agama bagi orang yang tiada semayang baginya. Allah Akbar. Diibaratkan demikianlah, ini bahawa tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya. Tiada agama bagi orang yang tiada semayang baginya. Itu maksud dia. Demikian itu. Apa demikian itu? Tulis. Yakni bandingan tersebut. Demikian itu, yakni bandingan tersebut. Telah datang pada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak disebut dalam hadis Nabi, banyak. Nanti Ustaz. Mana hadis Nabi? Saya nak sebut 1-2. Tak semayang ni masalah kurang yakin dengan balasan akhirat Ustaz. Maka dia ikut nafsu. Wallah alam. Boleh jadi, wallah alam.
Boleh jadi Boleh jadi perkara tu berlaku. Kalau orang yang ada akal, dia berfikir. Dia akan berfikir, semayang ni satu kewajipan. Kita pun rasa pun diri kita pun kita rasa kita semayang waktu ni pun kadang-kadang nak qada semayang kita juga. Boleh jadi kita kadang saya lah tak sedap dulu kau ada tinggal ke. Buat juga kadang-kadang qada tu. Kadang-kadang aku semayang aku sah ke tak dulu-dulu ni. Kadang-kadang fikir macam tu sekali saya lah. Kadang-kadang aku semayang tu semayang sah ke tak. Terfikir. Tak apa qada lah. Nak menampung. Itu kita berasa gitu. Kita kalau rasa diri kita tu rasa begitu. Saya lah, diri saya rasa tak sedap buat qada. Standby. Habis itu. Tengok. Jadi mana kata mana hadis Nabi, dia tak ada sebut hadis itu dalam hadis Nabi tak ada sebut di situ. Dia kata apa? Dia kata demikian itu telah datang pada beberapa hadis Nabi SAW. Hadis dia tak sebutkan. Tapi saya nak baca hadis ni. Sama juga ni. Ni dia ambil dalam kitab dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu. Allahu Akbar. La salata liman la tuhura lahu. Ini hadis ni yang sebut tadi tu. Tapi tak sebut dalam kitab. Dia kata berdasar pada hadis Nabi. Mana hadis Nabi? Ni. Dia tidak istiqamah dalam beribadat, dia orang selesa kat situ pula dah. Tu biasa macam tu. Allah alam tapi biasa macam tu lah. Na'udzubillah min zalik, kita minta jauh Baik tengok. La imana liman la amanata lahu wala salata liman la tahura lahu. Wala dina liman la salata lahu. Ni hadis ni. Tadi terjemahan tadi kan? Ni hadis Nabi. Innama mawdi'us salati minad din ka mawdi'ir ra'si minal jasad. Maksudnya, ni nak terjemah. Tiada iman bagi mereka yang tiada beramanah. Orang tak ada iman tu orang tak amanah. Seolah kata orang pengkhianat. Tiada iman bagi mereka yang tiada beramanah. Maksudnya orang tu tiada iman tu maksudnya kurangnya iman dia. Iman dia tak sempurna. Orang yang tak amanah ni iman dia tak sempurna, kurang. Dan tiada solat bagi mereka yang tiada berwuduk. Tengok orang nak sembahyang kena ada wuduk. Wuduk kita pun tak tahu lagu mana, nak ambil mana hak wajib, mana hak sunat pun tak tahu kadang-kadang. Tengok. Dan tiada agama bagi mereka yang tiada melakukan solat. Ni kata sebut tadi, Syekh Daud sebut tadi. Syekh Daud ambil daripada iktibas, dia ambil daripada perkataan hadis Nabi. Dia ambil daripada kefahaman hadis Nabi, kemudian dia tulis. Tu dia. Dan tiada agama bagi mereka yang tiada melakukan solat. Sesungguhnya tempat solat daripada agama itu seperti tempat kepala daripada jasad. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Ini hadis riwayat daripada At-Tabrani dan Al-Haisimi dalam Majmu' Az-Zawaid. Dalam Majmu' Az-Zawaid. Habis itu. Banyak lagi hadis Nabi. Itu saya sebut satu je. Dia ada lagi. La sama fil Islam liman la salata lahu wa la salata liman la wudu'a lahu. Itu banyak. Kemudian la haza fil Islam liman taraka salata. Itu hadis Nabi juga. Banyak. Habis itu. Kemudian. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muhafizina. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala salatil muqimina laha al-khashi'ina fiha ad-da'imina 'alayha fabizalika amara Allahu 'ibadahu al-mu'minina
fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tu panjang lagi. Nanti akan datang dia nak cerita pula tentang memeliharakan sembahyang, memeliharakan solat. Macam mana kan dia katakan memeliharakan sembahyang, nanti akan datang dia nak bahas. InsyaAllah kita sama esok pula, insyaAllah. Tu dia. Baik, semalam tu ada orang tanya dalam ni salah dalam grup dalam grup WhatsApp Misbah Munir tu ada artikel kata boleh tak nak puasa bulan Rejab. Saya semalam tengok kitab dalam bahasa Arab. Disunatkan. Tengok puasa yang paling afdal selepas daripada Muharram, iaitu puasa di dalam bulan Rejab. Ni kitab dia. Kitab Syarqawi. Kitab Arab. Tadi ada orang jemaah tanya dalam grup. Saya tak kalau nak tulis tu panjang. Tapi kalau nak tulis tu kadang kalau saya kata tak boleh kan nanti tak orang tanya pula. Dia kata apa? Ni tengok. Wal muakkadu minhu 15 saumun. Tengok. Dan dikuatkan daripada puasa sunat itu, iaitu 15, ada 15 yang dituntut puasa. Satunya Isnin, puasa Isnin Khamis. Tu maklumlah. Kemudian wa ashrul Muharram, 10 Muharram. Kemudian wa ashhurul hurum Zilqa'dah, Zilhijjah wal Muharram. Tu tak apalah. Kemudian disebut pula, dia kata ini muktamad, pendapat yang muktamad. Wa afdalul Muharram ay ba'da Ramadan kama marra wa ya'ti fil hadis. Ada hadis, walaupun kata hadis dhaif sekalipun, maka sunat kita hadis dhaif untuk kita beramal, bukan untuk buat hujah. Jangan kata tak boleh, kita kata tak boleh nak puasa. Kena ingat hadis dhaif boleh untuk kita beramal, bukan untuk berhujah. Hadis dhaif asal daripada hadis Nabi juga. Dia kena ingat orang belajar ilmu mustalah hadis ni, kalam hadis tu memang ada sungguh. Memang kalam Nabi sungguh. Yang jadi dhaif dengan sebab perawi dia. Kadang-kadang perawi dia ada kecacatan di situ. Kadang-kadang dengan sebab dia terlupa. Bila sebab dia terlupa, kadang-kadang hadis tu dia jatuh peringkat pada dhaif. Sebagai contoh, hadis tu tetap sahih. Kalam lafaz hadis tu sahih, tapi yang menjadi dhaif, hasan, sahih tu dengan sebab perawi. Jangan kata tak boleh sebagai kata satu adat. Bukan Ini bukan adat. Semalam saya tengok Haji Kamal Zaman tu, komen tu saya setuju. Tapi saya tak mau komen terlalu panjang, tapi nak bagi tahu. Tengok. Disebut dalam kitab, afdalnya puasa Muharram selepas kemudian daripada Ramadan. Selepas daripada puasa Muharram, yang paling afdal iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab. Puasa sunat. Allahu Akbar. Bulan Rajab. Selepas daripada Muharram, bulan Rajab. Kemudian Zulhijjah. Kemudian Zulqa'dah. Kemudian baru Sya'ban. Tengok dia punya ranking. Selepas bulan Ramadan, selepas puasa bulan Ramadan, yang afdal yang puasa sunat tu, apa dia? Muharram. Selepas Muharram yang paling afdal Rajab. Lepas Rajab Zulhijjah. Kemudian Zulqa'dah. Kemudian baru Sya'ban. Dia kata wa hadza huwal mu'tamad. Ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Muka surat 426. Ni. Saya duk mengaji dulu. 426 dia ada sebut. Jangan kita sangkal kata tak boleh puasa bulan Rajab, mana boleh puasa ustaz, hadis dhaif. Pandai-pandai hadis dhaif.
Tanya dulu hadis doa untuk apa? Ngaji tak mustalah hadis. Ngaji tak mustalah hadis. Habis itu. Ustaz, tadi Ustaz cakap jika kita rasa tak yakin dengan solat fardu, kita qada solat tersebut untuk tampung balik. Walaupun masih ada waktu solat fardu tadi. Walaupun masih ada waktu solat fardu tadi. Tak, maksud saya, ini diri saya. Kita lah berasa, kita rasa kita nak buat lagi. Takut-takut ada yang benda terlepas pandang dan sebagainya. Tak ada masalah. Qada tu sunat, bukan wajib. Qada, maksudnya qada tu maksudnya kita iadahkan, kita mengulangkan semayang balik. Bukan qada, qada tu wajib. Semayang qada tu wajib. Adapun kita mengulangkan semayang balik, itu hukumnya sunat. Habis itu. Doa. Kenapa pada zaman ni, apa ni? Diorang ambil hadis doa buat hujah pula jadi tunggang langgang orang awam. Wallahualam. Zaman sekarang kita ni zaman fitnah. Kita nak buat amal ibadat pun jadi susah. Jadi kecil sangat. Jadi skop tu makin kecil. Orang nak belajar, orang nak gunakan hadis ni bukan boleh terjemahan. Ni banyak orang salah ni. Tak mahal. Kita belajar hadis, dia kena tahu. Orang nak belajar hadis ni, dia kena tahu juga. Dia kena belajar juga salah satu kitab namanya Mustalah Hadis. Orang kata ilmu alat jugalah. Dia nak kena tahu hadis dhaif tu apa, lagu mana, dhaif tu lagu mana. Hasan tu lagu mana. Sahih tu lagu mana. Sahih tu bagi pada dua. Sahih li zati, sahih li ghairihi. Zulkifli Yahya, solat yang lama dulu. Ya, betul. Tu habis itu. Tu jadi semalam dalam grup tu saya jawab lah ini Boleh nak puasa, tak ada masalah bulan Rejab ni. Puasa lah tak ada apa. Nak puasa tak mesti kita kata Ustaz Isnin Kamil, tak mesti. Kalau dia nak belajiman, dia nak tingkatkan iman dia, tak ada masalah. Itu kena penting. Jadi kita jangan mudah menghukum. Dia bab amal ibadat ni jangan menghukum. Ni tak boleh, ni tak boleh. Ini bid'ah. Pandai-pandai cakap bid'ah. Mengaji setara mana, kita mengaji lama mana nak cakap bid'ah kat orang. Jangan ni tak boleh, ni tak boleh. Benda tak boleh jangan kata benda kata boleh, jangan kata tak boleh. Tengok dulu hadis dhaif, jangan kita tu kata ni tak boleh. Tapi saya bukan nak sangka mana-mana. Saya amanah ilmu Allah Taala bagi pada saya sampaikan. Ini sebut dalam kitab. Kalau kitab ni kata ustaz, kitab mana ustaz guna? Ini kitab Mazhab Syafi'i Imam Syarqawi. Syekhul Islam. Dia ni Imam Syarqawi ni guru pada Imam Baijuri. Ni mazhab Syafi'i kita. Kalau tak mau terima, wallahu a'lam. Kita ikut ulama. Walau kata-kata kita ikut hadis dhaif tak mana boleh guna. Maksudnya seolah-olah dia tu lebih hebat daripada ulama dulu. Jangan kita merendah diri kita merendah diri. Rasa kita tak pandai. Kita ikut ulama dulu je. Jangan kita buat pandai Baik, habis itu. Jadi insya-Allah tersambung esok. Jadi sekali itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya betul. Menjadi perawi dia terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, jazakumullahu khairan katsira.